Dan bahawa sekalian mereka itu, kata Tuan Pengarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi dan baru menjadikan ia ke syurga, tak? Betul. Dan bahawa Allah Ta'ala telah menjadikan ia akan syurga. Situ. Dan bahawa sekalian mereka yang beriman selagi akan melihat mereka itu akan Allah Ta'ala. Situ. Betul, di dalam syurga sebagai melihat yang tiada meliputi. Tiada mendapat akan hakikat dan dengan ketiadaan kelakuan, yakni kaifiyah. Kerana firman Allah Ta'ala, wujuhun yawmaidin nadirah ila rabbiha nazirah. Artinya beberapa muka pada hari kiamat itu cantik ia lagi bercahaya memandang kepada Tuhannya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum. Artinya bahawa kamu selagi melihat oleh kamu akan Tuhan kamu, wallahu a'lam. Habis kita bab al-imanu bil yaumil qiyamah, iaitulah tajuk paling akhir dalam qismul akidah. Bahagian akidah habislah hari ini. Akan datang kita akan masuk kitabul fiqhi, kitab fiqh pula. Jadi nak buat pulut kuning boleh, insyaAllah. Makan semua, dah saja kurang. Kalau dia sendiri buat sungguh. Baik. Jadi sebelum kita masuk ke bawah tu, kita ulang balik yang lepas. Dia ada kaitan neraka dan syurga. Maka kita kena sebut sedikit yang sebelum daripada kita. Jadi sebelum saya terus ni, saya nak maklum pada muslimat muslimin yang nak kitab Bustanul Arifin. Puas sikit. Habis dah? Kena order mula, insyaAllah. Baik, bagaimana yang saya sebut pada minggu yang lalu, kita akan sebut detail sikit tentang neraka Allah dan syurga Allah. Pada muka surat 21 kita dah sebut tentang api neraka Jahannam. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang rahmati Allah, hari ini kita nak kenal tentang neraka Jahannam. Mudah-mudahan menambah takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana perintah Allah, maka anfusakum wa ahlikum narah. Jagalah diri kamu
dan keluarga kamu daripada api neraka Jahannam. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya manusia dan batu. Batu ini dimaksudkan batu patung-patung berhala. Alaiha malaikatun shidadun ghiladun la ya'suna Allah ma amarahum ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang menjaganya malaikat shidadun, yang kerah, ghilazun, yang bengih, yang bekeng. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut dalam kitab Durratun Nasihin, malaikat ini tidak diberi padanya oleh Allah sifat ar-rahmah war-rifq, sifat lembut, kasihan belah, tak ada, kecuali sifat bengih dan malah sekehendak yang Allah nak kepada orang yang melawan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kita sebut dah pada minggu lepas tentang neraka Jahannam. Hari ini tambah sikitlah di tepi-tepi kitab tu. Yang pertama ayat Allah Taala berfirman, laha sab'atu abwab, suratul Hijr. Dalam surah ini ayat ke-44 Allah kata laha sab'atu abwab. Neraka ada berapa pintu? 7. Bahan mana? Quran. Surah apa? Hijr, ayat 44. Tulis tuan-tuan sekalian. Maka Allah kata likulli babin minhum juz'un maqsum. Bagi setiap pintu ada golongan tertentu yang Allah Ta'ala sumbak dalamnya. Baik, kita ikut turutan insya-Allah. Neraka yang pertama, ni paling bawah. Kita pergi paling bawah dulu, paling panas. Setengah ulama kata yang paling bawah ini namanya narun hawiyah. Namanya narun hawiyah, neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hawiyah, Allah Ta'ala kata. Baik, neraka ini siapakah penghuninya? Yang pertama, Allah Ta'ala disebut oleh para alim ulama penghuninya. Yang pertama orang munafik. Munafik, tak ada lah paling patak neraka duduk orang munafik. Dalil innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik tepatnya paling bawah, ad-darkil asfal. Asfal ismu tafdil, paling bawah minan nar, daripada api neraka Jahannam. Kalau orang munafik paling bawah, lalu kalau neraka hawiyah lah yang paling bawah. Neraka hawiyah lah tempat orang munafik. Wal'ayazubillah, minta lindung daripada Allah daripada sifat nifaq. Nabi ajar doa, ulama ajar doa, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada munafik. Boleh ikut sekali? Boleh? Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ingatlah, insya-Allah. Ya Allah, bersihkan diri kami daripada perangai munafik. Orang munafik ni paling Allah Ta'ala benci, duduk di patak api neraka. Orang kafir, kafirnya jelas. Munafik, dia susuk kufurnya. Luar Islam, luar mukmin, hatinya benci pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara sifat munafik, ya'muruna bil munkar, suka pada benda munkar dan ajak orang buat munkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, benci pada ma'ruf dan ajak orang tinggal benda ma'ruf. Ini sifat munafik. Sayyidina Umar tahu senara orang munafik ada pada Huzaifah ibnul Yaman. Dia kejar Huzaifah. Kejar kerana apa? Bukan nak tahu nama orang munafik siapa aku nak bunuh, bukan. Aku nak tahu nama tu ada tak aku. Maka orang ini digelar munafik, wal'ayazubillah. Penerangan secara lanjut bab munafik kena kuliah khah. Kuliah munafik. Pagi maghrib pagi isi insya-Allah. Pagi ni nak terang belaka, dak dah habis pula kita insya-Allah. Jadi kita pergi sekali lalu. Kemudian orang kafir dari kalangan keluarga Firaun dan sekutunya. Ini duduk setengah ulama kata narun
hawiyah. Atas dunia kaya, dabik dada, kuasa besar dunia, Firaun. Hari kiamat duduk dalam neraka selama-lamanya, sekepeh harang tak ada guna. Tuan-tuan rahmati Allah, kenikmatan yang sementara dibalah dengan seksa yang selama-lamanya. Yang kedua dipanggil narul jahim. Yang pertama tadi narun hawiyah, yang kedua narul jahim, neraka jahim. Ini tingkat nombor 6. Narul jahim ada dalam surah Syu'ara ayat 91. Balik boleh tengok. Tempat ini didiami oleh orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang kafir dan orang yang syirik. Musyrik, orang yang syirik pada Allah, orang-orang kafir, dan juga orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala pada zat dan sifatnya. Orang Melayu kita kalau syirik jumpa bomo. Ada? Belum tentu lagi. Jumpa bomo kalau dia berobat dengan ayat Quran tak syirik. Itu caranya, bukan menganggap doktor yang menyembuhkan. Itu syirik. Bila mati ayah dia, dok pakar doktor dok pakar. Barang kaji buta. Bukan doktor yang mematikan, Allah yang mematikan. Doktor ikhtiar. Boleh ayah kita yang beri rezeki, Allah. Dah tu ayah beri piti, itu ayah yang jadi asbab. Syukurlah pada Allah, terima kasihlah pada ayah. Yang adakah kita atas dunia? Allah, bukan mak. Dah mak beranak, tu asbab. Maka syukur pada Allah atas nikmat al-ijad. Dia panggil nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Nikmat ada cokoh atas dunia, syukur pada Allah. Kemudian terima kasih pada siapa? Mak yang beranak ke kita. Tu caranya tuan-tuan sekalian. Maka orang yang syirik pada Allah, menyekutukan Allah, sebenarnya dak nanti jumpa bomo, dak nanti dia jadi orang kafir. Cukuplah dia kufur dengan satu kalimah daripada Quran, boleh jadi syirik. Bab tu hati-hati. Benda qada Allah jangan canggah. Benda mudah antaranya hujang turun. Dia marah. Turun pula. Tadi dak jemur dak turun. Ku nak jemur baru turun. Dia marah aku hujang. Ingat hujang tu imam waktu turun. Tuan-tuan sekalian, ingat ketua kampung waktu turun. Hujang Allah Taala yang waktu turun. Wa yunazzilul ghaisa, yang menurunkan hujang Allah Taala. Itu masuk dalam bab al-imanu bil qadari, dan juga dengan qada, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak Allah beri tak berapa nak sempurna, tak redha dengan benda Tuhan beri. Jaga-jaga sipi nak jatuh dalam syirik, kerana tidak cukup lengkap iman yang ke-6, iaitu beriman pada qada dan qadar yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasakan rezeki daripada makhluk, syirik. Rezeki pada Allah, bukan pada makhluk. Sebab tu orang nak halang rezeki kita kerana nak buat taat, tak usah takut. Allah beri rezeki, bukan dia. Jangan jadi seperti anjing. Saya selalu sebut, jangan jadi macam anjing. Yang beli dia tuang dia, yang beri makan pada dia orang gaji. Yang beli dia tuang dia 800 ekor. Tak, seruni makanan tiap-tiap bulan. Makan makanan anjing tu lah. Makanan dia saya tak tahu nama apa. Kalau kucing, whisky lah. Anjing apa anjing? Tahu. Jadi tuan-tuan sekalian, tuang dia beli makanan, yang beli dia. Tapi tuang dia tak ada rumah, sibuk, bos besar. Yang beri makanan orang gaji. Orang gaji beri makanan.
Tiba-tiba anjing ni dengan orang gaji baik sungguh. Bangun, duduk, baik. Dengan tuan rumahnya salok tuan rumah. Tuan rumah baliknya salok. Ini orang manusia gini lah. Boh yang we gaji tu asbab dia taat sungguh, bagus dah. Allah yang nak taat, sembahyang tak terang. Padahal yang tetapkan gaji dia Allah, rezeki dia Allah yang tetap. Bila manusia percaya rezeki Allah tetap, bila nak minta kerja, kan dia mari minta suruh mai ajak. Betul tak? Bila nak temu duga, kan mari mai ajak. Ustaz, lu mai ajak kali. Kenapa? Kerana nak minta kerja. Tahu Allah yang menentukan dapat ataupun tidak kerja. Bila boleh kerja tak ingat dah. Ustaz dah andam. Tak nak minta kerja, temu tu imam suruh mai ajak. Boleh dah kerja, mamu naik pakak jadi pegawai besar, tak ingat dah. Bukan orang sini lah, bangga-bangga tuan muda, sama tak? Ni tuan-tuan sekalian. Jadi maknanya begitu. Maknanya manusia ni sebenarnya hati kecil dia dah mengaku bahawa yang beri rezeki itu Allah. Itu dia. Kemudian neraka yang seterusnya dia panggil neraka sakar. Neraka sakar. Ma salakakum fi sakar. Ahli neraka lain tanya, mu apa duduk neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Satu, walam naku nut'imul miskin. Dua, bapa mu masuk neraka sakar? Ahli neraka sakar jawab, yang pertama, dulu dak semayang. Dulu semayang, wak-wak leweh bak semayang. Boleh hangat awal waktu tak ada kerja, pak suku baru sembayang zuhur. Yuak leweh, dak apa nak cakna. Perintah paling besar yang mari daripada Allah. Amalan lain, perintah lain, ayat turun atas Nabi tembuh sampai ke Sidratil Muntaha untuk dapatkan hadiah istimewa sembahyang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dak mayang, neraka sakar. Yang kedua, walam nakun nut'imul miskin. Dulu kami ada pitih, Allah beri rezeki lebih, tapi sekali habuk dak pernah sedekah pada orang miskin. Orang miskin mari minta sedekah, dak beri sehar, jekah pula. Padahal nak paginya baca dalam sembahyang duha. Wadduha kan? Sembahyang duha kan 2 rakaat. Rakaat pertama kita baca apa? Mari orang masjid mana? Rakaat pertama solat duha, suruh apa? Sunat baca wasyamsi wadduhaha. Rakaat pertama. Rakaat kedua wadduha wallaili idza saja. Ini afdal. Sembahyang duha antara sembahyang muakkad, sunat yang sangat dituntut. Rakaat pertama wasyamsi wa duhaha. Dah ustaz dah ingat saya. Ingat atau inai. Tak apa. Tak apa. Tapi afdal wasyamsi wa duhaha. Rakaat kedua wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairun laka minal ula. فلسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى فوجدك ضالا فهدى. Bantuan tak ada, kata tak maaf saya tak ada. Jangan fala tanhar, jangan jekah, jangan tengking. Ni dah ada beri teking pula, minta omong kerja. Dakwi sudahlah, dah khabar tak ada sudah. Tapi malulah kata tak ada. Belakang dia pintu pagar aja 10,000 tik tik 10,000 itu bagus saja. Tiba-tiba orang susah minta semangat sikit, tak ada.
Tak malu. Kena ingat tuan-tuan, jangan pandang yang tersurat, pandang juga yang tersirat. Tersurat ni hukum hakam. Orang sihat dia kena kerja, jangan meminta-minta, tu bagi dia. Ada pun yang tersirat, mari orang minta sedekah, kita pergi bank ada orang duduk tengah minta sedekah, hakikatnya pandanglah Allah atau nak tengok mu kerekuk ke tak. Pada korang dakwi pun wa'akallah ya akhi, tengok orang susah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jagamu wahai saudaraku. Doa gitu. Tengok makcik susah, tengok ni, tengok gila kakak ni, tu yang pandai. Doa. Mudah-mudahan Allah pelihara dia, mudah-mudahan Allah jaga rezeki dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala murah rezeki dia. Dia faham tak? Itu doa dia panggil ad-da'watu ala zahril ghaib. Doa dalam keadaan tuang dia tak tahu. Apa kelebihan doa ala zahril ghaib? Balasannya Allah akan pusing pada kita semula. Tengok orang susah pialang, ya Allah, kita nak berhenti tak ada. Oh tak? Jagalah dia, murahkan rezeki dia. Doa jenis ni ulama kata Allah pusing balik mari tak kita. Boleh faham? Ni tak tengok orang cari luar kan gila ni. Tengok orang pegang plastik lebih sikit pakai awal ni. Jadi tuan-tuan doa yang baik-baik. Boleh faham? Kalau Mesir jangan awak main, pakai baju lusuh kita kata kena molek wali Allah Subhanahu wa taala. Sesat itu neraka sakar. Kemudian neraka laza dia panggil. Neraka laza. Innaha laza naza'atan lisyawa. Ini neraka laza. Neraka laza ini tingkat yang keempat daripada neraka Jahannam. Tempat ni dibakar iblis laknatullah dan orang-orang yang terpengaruh dengan iblis. Kemudian orang-orang majus, orang-orang yang menyembah api, dia letak dalam neraka lazah. Iblis kena bakar kat start ni, dia api kan. Yang menyakitkan bukan api, yang menyakitkan Allah. Man ala Ibrahim, hei api jadilah kamu sejuk. Api makhluk Tuhan tau, jadi kamu sejuk. Wasalaman, sejuk yang sejahtera pula. Ada orang mati sejuk, maka Allah buat sejuk kepada Nabi Ibrahim dalam api yang salaman, sejahtera, macam duk laikong. Sejuk. Ingat mati tubik-tubik dak mati terang. Allah boleh buat. Tuan-tuan, dak akan nasi setahun agak-agak mati tau. Ni orang-orang bangun tuan muda, nak akan nasi setahun mati tau. Biasa matilah setahun, bola mati, betul tak? Sesak lautan duk mati 4 hari, nak akan nasi kurung. Setahun nak akan nasi mati biasanya. Dak Ashabul Kahfi berapa tahun? 300 tahun. Dak akan Allah boleh menghidupkan dia tak? Boleh. Bangun oleh adik dia. Apa tak? Itu hukum adat dipanggil. Allah boleh buat makan tak kenyang. Allah boleh buat dak akan kenyang. Boleh. Itu keyakinan kita pada Allah. Tapi Allah buat laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tak mustahil Allah boleh buat rasa panas. Seksa tu Allah yang beri, bukan api yang beri. Kalau ikut logik lah, kita buat daripada apa? Kita ni daripada apa? Adam min turab.
Adam itu daripada tanah. Baik, pergi luar orang, rupa boleh tanah besar ni, petong atas muka. Pilih orang petong atas muka. Sakit tak sakit? Dah tanah logik begitulah. Tapi Allah Ta'ala tak boleh kira logik. Allah nak ui sakit tuan-tuan sekalian. Boleh faham itu antaranya syaitan dan orang-orang majus yang menyembah api. Jadi hati-hati. Agama lain kita dah anut dah. Tapi hati-hati, takut kita buat tasyabbuh dengan agama lain, menyerupai agama lain. Jaga-jaga molek. Faham tak? Jangan tasyabbuh dengan Yahud, jangan tasyabbuh dengan Nasara, jangan tasyabbuh dengan Majusi. Kalau menikah, kalau boleh lah, wak dah belum ni tak tahu, tak apa, lepas ni tak sah. Kain dari atas latar orang menikah ngatin puang, itu tasyabbuh dengan Nasara. Pakai ikut orang Islam dah comel kau. Kedek ameh. Comel. Ni pakai dari kain ikut orang Nasara. Pakai tudung ikat sini tuan-tuan sekalian, tasyabbuh dengan apa nama duduk di gereja orang panggil apa? Sister. Dalam gereja. Boleh, ni tasyabbuh dia panggil. Kemudian api, majus. Mengagungkan api jadi barang dihormati, majus. Faham? Kita ambil manfaat sudah. Bilik bini kata surprise, terkejut saya mana. Padahal tahu dah. Tuan-tuan sekalian, awak sambut hari jadi kita suka tau. Suka. Ambil dalil umum, al-idkhalu surur fi qalbil mu'min ibadah. Masukkan rasa gembira dalam hati orang, itu ibadah. Boleh sila. Nampak? Tapi ingatlah, jangan sambut dengan yang Allah tak suka. Tambah hari jadi tu tambah umur. Antara nikmat besar atas dunia ni tambah umur. Tahun ni 43, lagi hari jadi lagi 6 bulan 8 44. Tu Allah tambah umur. Sambut dengan syukur, buat majlis kesyukuran. Panggil orang ramai, tuan-tuan sekalian, makan ramai-ramai, baca doa selamat, baru tu. Nyari jadi buat parti, minum arak, berzina. Ini kufur nikmat. Mana? Tengok, mana tak ada gigi atas kek. Tuan-tuan sekalian. Tak payahlah. Boleh faham Dulu kita buat ustaz hal ni belajar dah. Dulu tak belajar, tak apa. Lepas-lepas lah. Hal ni tak payah buat. Tak payah. Sambuklah nak sambuk jadi anak tok kita. Apa tak? Cucu kita. Sila dapat pahala. Dapat pahala sedekah, insya-Allah. Mak pergi beli kek tuan-tuan sekalian. Ni bab ustaz pandang tak nu, orang puan lah biasa. Nampak? Sambut hari jadi kita kepung hari jadi anak dah ingat. Tak? Tak usah kata kau orang yang hamba. Pak baru anak. Hari jadi kakak berapa? Bini saya tanya. Berapa Dah ingat dah. Nombor 2 dah ingat. Kena molek rasa 32 hari, 3 bulan 13 dah. Hanya tambah pula ulang tuan-tuan sekalian. Dah ingat orang lelaki
Balik dalam surah Al-Humazah ada Narul Hutamah. Narul Hutamah ini tuan-tuan rahmati Allah, tempatnya diisi oleh siapa dia? Orang-orang Yahudi dan para pengikutnya, golongan Yahudi laknatullahi ta'ala alaihim ajma'in, kekal dalam Narul Hutamah. Kemudian Narun Sa'ir, orang-orang Nasara, Kristian, Sa'ir. Nak uji nama anak jangan metok je. Saya pernah jumpa ni Sa'ir nama. Jangan Sa'ir nama neraka. Sa'id dah apa? Ahmad Sa'id dah. Macam TV show kita, The Legend Ahmad Sa'id, Datuk Seri Datuk Seri Ahmad Sa'id dah apa? Ni Sa'ir. Jangan nama neraka. Mana berang? Sa'ir, jangan Sa'id itu. Dengar dah. Sa'ir, ra. Sin, ain, ya. Absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kamu akan tengok golongan mujrimun. Siapa dia mujrimun? Orang mukmin tapi buat dosa. Buat dosa pula tak taubat. Jenis mengekalkan dosa, bangga pula dosa. Dia Islam lagi tapi lebih dosa pada pahala. Jenis tak taubat, mujrim, degil, buat jenayah pada Allah. Mujrim bahasa Melayu nak panggil apa? Jenayah, penjenayah. Mati tak taubat, Allah Ta'ala letak dalam neraka Jahannam. Hak ni lah yang 69 kali ganda api paling panas atas dunia. Hak ni dah hak atas kali Ustaz. Hak atas kali 70 kali ganda. 69 tambah api atas dunia 70 Dah tak? Hak atas kali, dah hak bawah lagi panas. Tuan-tuan, sifat api neraka lagi dalam lagi panas. Lagi mana lagi lama lagi panas. Dia tak ada sama, tak ada. Sehari panasnya begini, esok kau panas. Esok lusa kau panas. Kau panas, kau panas. Dan Allah sebut dalam Quran, antaranya dalam suratul Naba. Ulama kata kalau hati kita kerah, kalau hati kita berasa kerah, tuan-tuan, ayat 24 suratul Naba, Allah kata la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Ini ayat ulama tafsir kata perihal suasana dalam api neraka Jahannam. Bila dia masuk tu, tuan-tuan, panas tak tertahan. Yang pertama orang neraka minta apa? Ya Allah, kurang sikit panas. Allah jawab apa? La yazuquna fiha barda. Aku dah izin mu rasa sejuk hari ni. Lagi dia minta, lagi tambah. Minta, tambah. Ini sebut dalam kitab Abrul Asir, tafsir Abrul Asir. Dia minta kau panah. Ini azab Allah Ta'ala dalam
Baca doa tuan-tuan baca bulan Ramadan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rupanya sunat baca tiap kali sembahyang. Masa beri salam ke kanan, beri salam ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku nak redamu, nak syurga. Aku tak ambuh murkamu, tak ambuh neraka, tak ambuh walaupun sekejap. Boleh faham lagi? Jadi tuan-tuan rahmati Allah, Allah kata apa? La yazukuna fiha bardan yamtamun. Kemudian bila Allah dak beri sejuk, panah menyebabkan dahaga. Bila dia dahaga, dia minta air. Allah kata wala syaraba, aku tak akan beri padamu setitik air pun aku tak beri. Atas dunia tak puas. Betul tak? Tak tengok orang seksa baby tok air panah, mari mati pula terus adik Adam Raikal. Sebelum ni banyak dah dia seksa baby tok air panah tuan-tuan sekalian. La haula wala quwata illa billah. Orang ini betul-betul dah hilang betul berkat dan rahmat daripada Allah. Puncanya satu, tak balik pada Islam tu saja tuan-tuan sekalian. Boleh faham Jadi tuan-tuan, Allah beri hamim, air yang sama panah dengan neraka, masuk dalam mulut, rabuk habis sampai perut. Wa ghassaqa, ya Allah, dahaga. Allah beri pula nombor 2, nanah yang sejijik-jijiknya daripada neraka jahanam, masuk rabuk sampai perut, hancur lebu tuan-tuan sekalian. Atas dunia matilah kalau gitu, betul tak? Tak mati, la yamutu fiha wala yahya, tak mati. Dia jangan tak takut terus. Cerita neraka syurga, benda tak ada percaya buat benda. Ini orang mati hati. Wal a'yazubillah. Wallahu a'lam. Itulah 7 lapis api neraka Jahannam. Baik tuan-tuan sekalian, kita ambil sikit lagi tentang syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, lepas tu kita ni cerita tentang syurga Allah Subhanahu wa taala. Syurga pula ada 8. Ni nak khabar rahmat Tuhan lebih pada azabnya. Neraka ada berapa tadi? 7. Syurga ada 8. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah. Orang beriman dan beramal soleh, Allah kata tempatnya dalam syurga. Baik, gambaran syurga antaranya luahnya seluas langit bumi. Disebut. Neraka tak disebut begitu, syurga disebut. Neraka disebut dalam beratnya. Syurga seluas langit dan bumi. Arduha siapa dulu dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sedap atas dunia, piti banyak kena pergi beli. Betul tak? Wah doyang kena pergi beli. Mana ada nak wah doyang mari cokoh depan, tak ada. Dalam syurga bayar mari. Itu nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala.
Dan nikmat dalam syurga litana'um, makan litana'um, minum litana'um, pakai baju litana'um, bernikmat-nikmat. Allah dak buat dah hukum. Mau pakai nak makan benda pun. Nak pakai baju 18 hari sila. Nak makan buah apa sila. Air apa nak minum arak sila, halal belaka dah. Nak pakai sutera boleh, sila. Bahkan 2 pakaian khusus, innalil muttaqin, bagi orang bertakwa dalam syurga Allah. Apa nama Allah Taala kata 2 jenis sutera. Pemata, katimah, dan juga apa nama disebut zumrud. Semua pemata-pemata mahal dalam syurga dah hama atas dunia. Zamrud atas dunia 1 karat 1200. Colombia, orang main batu tahu. Orang dok main kata wah anda batu dia kenal batu bepang pun. Orang dok buat batu bepang buat cicing. Kau je tengok. Papok atas jari. Benda orang cicing, gila tu. Betul tak? Orang buat perhiasan batu mahal. Kenapa? Cari payah Colombia, dalam gunung, dalam bukit, dalam gua. Di siku utuh mati dulu. Mahal. Tubik-tubik pelah guna alat dia menyinar warna hijau, ada api berair dalam. Ni orang main batu tahu. Jannatul Firdaus dibuat daripada mah, disebut dalam suratul Mukminun. Siapa hak duduk dalam syurga ni? Surah Mukminun kan? Orang semayang khusyuk, surah Mukminun kan? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Dalam surah Mukminun. Orang yang menjauhkan diri daripada ucapan perbuatan yang tak berguna, cakap benda yang tidak baik. Orang yang bayar zakat, orang jaga kemaluan, orang jaga maruah, orang jaga isterinya, orang jaga maruah suaminya, orang yang memelihara amanah dan menepati janji. Ini semua duduk dalam Jannatul Firdaus. Kemudian Jannatul Adnin, orang bertakwa, orang beriman, semua duduk dalam ni. Kemudian orang yang menginfakkan hartanya, semua duduk dalam Jannatul Adnin. Yang ketiga Jannatul Naim. Atas tadi dibuat daripada mah. Jannatul Adnin setengah ulama kata dibuat daripada intan. Jannatul Naim dibuat daripada perak putih. Orang yang bertakwa dan beramal soleh duduk dalam syurga ini. Yang keempat Jannatul Ma'wa, dicipta daripada zumrud hijau. Penghuninya orang bertakwa, orang beriman, orang beramal soleh. Tak lagi beriman, beramal soleh, takwa. Ini syarat nak duduk dalam syurga. Cuma tahap amal masing-masing Allah letak lebih tinggi. Kemudian syurga Darussalam, sama juga. Orang-orang yang bertakwa, orang beriman, orang takut pada Allah, yang tidak mengikut hawa nafsu. Kemudian orang yang duduk dalam syurga Darul Maqamah, orang yang kebaikannya banyak dan sangat jarang berbuat salah. Ini syurga Darul Maqamah. Kemudian syurga Maqamul Amin, disebut dalam surah Ad-Dukhan yang saya kata pakai sutera tadi ni. Jannatu Maqamul Amin. Innal sundusin wa istabraqim mutaqabilin, pakai sundus, istabrak, sutera dalam syurga.
wa kadzalika wazawwajnahum bihurin ain, diberi nikah dengan puteri-puteri bidadari namanya hurun ain. Nama anak ustaz sulung dia hurun ain. Cikgu you kata hurun ain ni kenapa? Anak saya kata, abi kata bidadari. Nampak? Hurun ain. Anak kita biasa nurul ain, wi juga hurun ain kalau nak wi anak. Kalau nak wi nama ke anak. Boleh faham hurun ain. Cek dalam surah Ad-Dukhan, bidadari syurga. Nampak? Kemudian kata apa nama para ulama lagi, jannatul khuld. Syurga yang paling akhir dipanggil jannatul khuldi. Penghuninya orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini 8 pintu syurga yang disebut oleh para alim ulama. Jadi tuan-tuan, minta masuk syurga pun padang dah. Dah. Taat Allah suruh tutup aurat dak? Tutup. Nampak? Tutup lah. Ketak pakai baju, tunjuk aurat. Tak, ingat aurat tutup kepala je, seluruh tubuh kecuali muka dan pergelangan tangan. Dah kita pergi Mekah ada orang ada akas tokeng, itu mazhab Hanafi. Mazhab kita Syafi'i seluruh tubuh kecuali muka dan pergelangan tangan. Tutup lah. Taat pada Tuhan, Allah sayang. Pintu mana nak masuk? Nak buka, nak seksi depan suami. Dalam bilik yang duduk atas katil, guling nak joget apa, dah depan suami. Faham tak? Suami kata, warna pelik ingat. Buat terbiak, tak apa, boleh pahala. Nampak tak? Ustaz suruh kata. Ni macam-macam orang kafir tu terpengaruh. TikTok, TikTok. Orang muda tahu lah TikTok. Dalam Facebook tu ada aplikasi TikTok. Pasal lagu joget. Tunjuk abi ke orang, menjadi abang nak ayah apa gitulah. Faham? Taat pada suami. Suami kata apa ikut lagi dak lawan perintah Tuhan. Faham tak lagi? Ni suami kata patuh nyebalak 8 juta patuh. Taatlah pada suami kita. Dia syurga kita, ibu-ibu sekalian. Anak tanya tak, apa mau masuk ke ayah tok air atas meja. Ayah macam seorang kamu, biar ayah ambil diri lah. Anak kata, tak boleh, khabar kan anak. Biar ayah ya, mak nak khidmat, nak masuk syurga. Ajar gitu. Faham tak? Ni mak sama naik. Ayah mu malas mu. Mak mu naik. Jadi anak lagi jadi bini orang, gitulah juga. Jadi ajar tuan-tuan. Wallahu a'lam. Selingan, jangan marah. Baik, selesai. Maka kita masuklah, barulah masuk kepada penggang yang seluruhnya. Dan bila duduklah syurga, Allah dah beri nikmat. Disebutlah hadis sahih. Tuan-tuan sekalian. Antara dalam kitab silsilah muqaddimah, apa nama silsilah Aqidatul Muslimin.
silsilah kitab-kitab bab akidah dipecah pada 6. Minta maaf, ni bukan anak politik, tapi pengarang dia Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Bukan anak politik, kan kena sebutlah pengarang dia. Dan guru saya sendiri, tuan-tuan sekalian, dia tulis silsilah 6 kitab. 6 itu kitab beriman pada hari kiamat. Tebal tu, beli, pergi dengar. Saya mengajar kitab ni gelung bila antaranya. Dengar tuan-tuan, saya berapa kali pusing, tak puas. Menambah iman sungguh baca kitab bagi kiamat ni. Kitab ni dia pun nama untuk dikarang dengan nas. Melihat mereka itu akan Allah Ta'ala dalam syurga sebagai melihat yang tiada meliputi, yang bukan hakikat lah. Wallahu a'lam. Lagu mana kaifiatnya dan dengan ketiadaan kelakuan, yakni kaifiat serah Tuhan, tak tahu mana. Allah beri lihat wajahnya, wallahu a'lam, lagu mana tak tahu, serah pada Allah Ta'ala. Allah pun kata wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu Allah buka satu nikmat paling besar. Allah tunjukkan wajahnya kepada ahli syurga. Tapi lagu mana kaifiat, wallahu a'lam. Kerana hebatnya wajah Allah Ta'ala ni tuan-tuan, Nabi Musa pesang, bukit acur tuan-tuan, tak boleh tengok. Tu bukan tunjuk, tu tajalli. Pada perkara lain pun pesang dah tuan-tuan sekalian. Hebat tak hebat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tak tahu lagu mana. Serah pada Tuhan kaifiatnya. Ini nikmat. Bahagian pertama habis dah. Tuan-tuan pitah beberapa tempat. Ada tempat saya mengajar 5 tahun, tak habis lagi kitab akidah. Antaranya surah Salihin, Desa Salihah Kemamang, tak habis lagi. Mereka baru habis begitulah. Tuan-tuan habis dah. Bab tiap-tiap minggu kan. Ada sebulan kali. Jadi tuan-tuan sekalian, ini tiap-tiap minggu mana habis dah, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan sekalian, ustaz buat suspend. Kita akan masuk hukum-hukum yang bersangkut paut dengan sembahyang. Masuklah kita kitab nombor 2, kitab fiqh, hukum hakam ibadat, insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang kurang, yang jahil, yang tersilap kalau ada, tolong perbetul. Itu semua daripada kesilapan saya. Kita sambung kitab yang kedua. Hadis apa? Muka surat 25. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqah misla dhalik thumma yakunu mudghah
misla dhalik thumma yursalul malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'ati kalimat wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizqi wa ajali wa amali wa syaqiyyun aw sa'idun fawalladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Abdullah bin Mas'ud dikatakan pemegang seruling Nabi Daud alaihi salam, suaranya sedap. Nabi Daud kalau baca kitab dia, kitab Zabur, burung tengah terbang berhenti, lembu tengah lembu lari berhenti. Nampak tak? Berhenti kerana sedap suara. Orang yang memiliki sedikit kelebihan itu Abdullah bin Mas'ud. Sebab tu tuan-tuan, antara ciri tu imam, kalau dah dua-dua ada jenis alim, maka dipilih mana paling betul bacaan. Dua-dua betul bacaan, dipilih siapa suara sedap. Ulama kata sebab apa Nabi suruh Abdullah bin Mas'ud? Nabi kata aku nak rehat, imam itu sibuk. Betul. Luah mayang siapa sibuk? Pemimpin ke rakyat? Pemimpin. Rakyat mana komen kan? Tuan-tuan sekalian, komen lah. Benda ada patutnya komen juga. Pemimpin sibuk, betul tak? Sibuk, otak jalan. Tuan-tuan sekalian, dalam mayang siapa sibuk? Imam. Nak betul bacaan, nak berlagu, betul tak? Nak jaga daripada batal. Itu tu imam. Kalau jadi makmum, pandai komen. Nah, kata mu kalau baca Quran tak berlagu langsung, bukan dari kalangan aku. Maknanya apa? Quran jangan baca macam komik, jangan baca macam surat khabar, jangan baca macam majalah. Tak? Jangan baca majalah. Aimantino tidak raya tahun ini. Tu surat khabar. Ada. Aimantino tidak beraya di kampung pada tahun ini. Tu bila surat khabar. Duk alik raya. Kau pun benda orang. Contoh lah. Itu tak apa. Baca Quran tak boleh gitu. Alhaakumut takatsur hatta zurtum maqabir. Kanlah. Tak boleh. Itu baca surat khabar. Tuan-tuan sekalian. Quran mesti dengan al-ghina, lagu yang sebagaimana yang kita tahulah. Kalau ikut saya tak menipu, orang tahu dia berapa menipu. Nabi Muhammad dia benar dan dia orang yang diakui benar. Sebelum dia jadi Nabi, masyarakat beri gelaran Al-Amin. Al-Amin sama dengan makna As-Siddiq. Sadiq maknanya Al-Amin, orang yang benar. Bank pertama atas dunia Nabi Muhammad. Bank pertama, orang keluar negara tinggal pitih ke dia, tinggal barang ke dia, boleh ambil
walaupun tanpa upah. Sipang 823 sen, 823 sen lah balik. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang benar, tak pernah menipu. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi, Nabi kata apa? Kata Nabi, sesungguhnya seorang kamu dihimpunkan dalam ciptaannya di dalam perut ibunya selama tiup roh mati, ada juga. Kemudian ditiupkan roh dalam tubuhnya. Baik, ketika itu malaikat disuruh dengan 4 perkara. Ditiup roh kepada seorang bayi dalam perut mak dia, malaikat disuruh tulis 4 ketetapan kita. Yang pertama, rezekinya. Bila rezeki kita ditulis oleh Allah dalam perut, bahkan itu apa nama yang mendatang, perbuatan yang mendatang. Tulis tu awal hadis dah tu, sejak azali. Hadis kata Allah perintah pada qalam. Tuan-tuan baca dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam. Qalam ini makhluk nombor 1 Allah cipta. Belum ada masa kata Imam Ghazali, aku pelik dengan manusia. Dia sibuk benda hak dia jamin dah, langsung dia tak cara benda hak belum dijamin. Faham ke tak faham? Dia sibuk dengan benda hak jamin dah, rezeki dia tak salah. Yang salah nombor 2 ni, dia lala benda hak tak jamin lagi. Dia sibuk benda hak jamin dah. Itu kerana kita, Allah perintah cari rezeki, betul tak? Kita pun cari. Tak apalah, hak salah ni nombor 2 ni, dia lupa tinggal terus benda hak belum dijamin, benda belum tahu. Dia sibuk benda hak dia tahu dah, rezeki Allah tetap dah berapa banyak, langsung dia tak fikir benda yang belum dia. Boleh nak COD, produk kecantikan. Kau 3 orang telefon, bangun basuh-basuh muka, beleh muka, jatuh barang. Faham tak? Kenapa? 500 ya barang, tak tahu. Tapi Allah tahu raka'atanil fajri, raka'atayil fajri, 2 rakaat sembahyang sunat sebelum subuh, bukan 500. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih mahal pada harga dunia dan isinya. Tak jauh. Betul tak? Tak apa barang, tak apa tak. Cikgu Usuk kata, pengurusi kita kata, esok pergi mayang subuh 500 orang. Utuh saja ni. Maknanya cikgu kata esok mayang subuh Masjid Nawawi 500 orang. Utuh tuan-tuan. Soh pertama 500, soh kedua 400, 3 200, belakang kali 100. Rabuk dinding berebut soh pertama. Allah tahu lama dah tak berebut. Ada.
Betul itulah kita tuan-tuan sekalian. Itulah kita. Sedangkan jamin dah rezeki hak belum tentu dak kerja. Maka kalau beli benda yang tuan-tuan sekalian Allah Ta'ala ada izin, jangan beli. Beli benda Allah izin, pitih pula haram, jangan ambil. Tu barulah orang mukmin dia panggil. Jadi tuan-tuan, rezeki kita telah ditulis. Baik, ulama kata rezekimu nombor satu, nombor satu bukan susu mok, benda lain. Maka benda nombor satu yang kita masuk dalam mulut bukan susu mok, benda lain. Tak kira lah kenapa pun. Salah makan sekuk ke baby tak, maknanya benda lain. Dan ulama kata rezeki paling akhir kita, contoh meteor telur mata, meteor telur mata, ataupun roti canai telur mata. Oh dah malah tuan-tuan sekalian, roti canai jangan tok tepek, roti canai telur mata suku tok. Dulu temu duga ni dak dulu kerjalah apa pun. Bila temu duga hak kau dia ambil universiti dak dulu, dia kata tak usah kerja lah, sanggup menganggur daripada kerja. Hak belajar universiti tu ilmu, tak apalah, tak boleh bagian tu pergi kerja bagian lain. Duk universiti engineer, dulu engineer kerja cari dia, Leni engineer kena cari macam orang lain juga. Sahabat saya dia beri cuti wajib sebulan 10 hari, company tak ada BT, tak ayah gaji, engineer. Tak so apa nama tuan-tuan, rezeki milik Allah, benda tentu. Sebab tu jangan bangga. Oh anak dia boleh jadi engineer sombong, ini orang lain. Anak mu kerja mana? Anak kita kerja Petronas. Besar gaji, dak Petronas isi minyak. Dia pun jebek. Anak aku engineer, dia sombong. Benda tentu lagi. Allah kata tak ada rezeki, tak ada kerja, nganggur lah. Kerja mana? Tanah anggur. Ingat tanah anggur sungguh? Nganggur punya. Boleh faham lagi? Tuan-tuan. Maka dia engineer, tubik-tubik tak boleh kerja. Salah tak? Dia buka gerak, jual airnya. Salah? Tak salah. Kerja mulia. Ni mak-mak kena faham. Apa ustaz sebut mak-mak. Arkitek. Jangan pandang rendah manusia. Boleh faham tuan-tuan apa saja kerja orang wajib kita muliakan. Anak dara mari raya, mu kerja apa? Kita kerja gitu-gitu je. Kerja benda. Kerja jual bazar malam. Bagus, molek. Tu bagus tu, maklum. Tak, bangoh. Ni kata macam-macam. Duduk universiti ngaji tinggi-tinggi. Kerja benda gitu hawalah. Dah, rezeki kan tuan-tuan sekalian. Jangan takut. Jadi mana-mana lubang Allah tetap hak itulah rezeki kita. Ada orang dia takut, anak dia kata ayah kita nak belajar agama. Dia kata nak apa? Zaman ni tak ada lah rasa-rasanya. Zaman dulu. Ayah saya 2 orang adik-beradik. Pak Ngoh ayah 7 adik-beradik, 2 orang puang. Tok Kiato pergi masuk askar. Pak Ngoh saya sampai jadi kapten.
Ayah pergi panjat pagar pun semua lari. Dia pergi belajar pondok. Pergi belajar pondok tuan-tuan sekalian Petani berbelah tahun, pondok pasti tumbuh bertahun-tahun tuan-tuan sekalian belajar. Balik orang kampung kata berat dah mumah, berat dah. Ayah saya nama Abdul Rahman. Apa? Anak saya pelik dia ni ustaz. Dulu cangkit motor, dia ni nak pergi belajar agama ustaz. Mai ajak. Faham tak cerita ni? Dulu dia cangkit motor, dia ni pergi dengar kat ustaz-ustaz. Lepas tu dia mari nak pergi pondok je kata. Mai ajak kat ustaz. Jangan awi pergi pondok. Kita kata nanti, ai mana pelik. Mu tu kena mai ajak pula. Mai ajak kamu pula. Pelik. Anak cangkit motor dia suka. Anak nak pergi belajar agama takut. Dah apa takut? Dah nak kerja apa ustaz ni? Pondok tak ada CJ. La haula wala quwata illa billah. Nazmi Faiz. Nazmi Faiz. Oh, kenal? Nazmi Faiz Mansur. Tuan-tuan sekalian, SPN ada. Masa tengah kena SPN, dia wakil Malaysia. Bahanggu lawan Bahrain, ingat tak? Main bola lah Nazmi Faiz ni. Mana buat pengong itu? Main bola. Tuan-tuan sekalian, dah kali tu 40,000 gaji. Takut apa? Ada rezeki milik Allah. So takut-takut lah. Jalan kau usaha. Ada orang rezeki dia atas langit jadi pilot, jadi pramugara. Betul tak? Ada orang rezeki lah laut, teri patah parit, gas tuan-tuan sekalian 15 minit 500. Teri. Tapi bahayalah tu, mahal gaji, tembuh dia mati dulu. Ada orang atas laut, nelayan. Jangan pandang rendah, semuanya hina belaka. Ada orang kerja dia tuan-tuan sekalian, kerja dia zaman ni ada jadi kerja dah. Petek joystick main game. Ada kerja profesional lah ni, main game. Ramai-ramai 8 orang anak atau mak atas pi seorang apa salah? Betul tak? Dah kita lepas lah ke ustaz? Lepas tak salah. Ni ada lepas gini. 8 anak seorang atau 2 orang, 3 orang, apa salah? Ada? Anak hafiz Quran boleh jamin kita masuk syurga. 10 orang anak beranak dia boleh jamin. Nampak? Saya tunjuk ke saya hafiz Quran bahasa hidup. Seorang dah. Saya tunjuk seorang hafiz Quran bahasa hidup dia. Seorang ni. Tak ada. Hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka ahli Allah, VIP Tuhan. Ada asal takut, ada rezeki. Jangan takut. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, jangan ada perasaan bimbang dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Orang bimbang rezeki Allah, dia bimbang dengan Tuhan. Bimbang ni buat apa? Bimbang mari daripada perasaan ni mari mana? Kerana tak yakin dengan orang tu. Anak kita baru umur 4 tahun nak naik basikal pergi pasar, kita bimbang. Bimbang tak? Bimbang. Apa? Macam dok yang mu ni. Ya kedok mu ni. Tu bimbang. Bimbang ni mari daripada orang yang kita tidak yakin kesempurnaan dia. Bimbang dengan Allah gitu seolah-olah tak yakin, macam Allah tak tahu, tak reti nak beri rezeki ke siapa. Padahal lembu tak ajin mayang makan kenyang. Haji tak tengok lembu beratur. Mana lembu? Mayang Jumaat. Haji tak ada. Tuan-tuan sekalian, mayang makan cukup. Semut dalam
Cuti setahun. Kita cuti tak rasa apa. Dalam hari tuan-tuan, cuti setahun. Nabi Sulaiman ambil semua, nak test betul tak cuti setahun. Dia taklah botol, tak gula cuti, tutup. Cukup setahun je buka. Nabi Sulaiman kata, dah buat apa tinggal separuh? Buat apa tinggal separuh? Kamu kata cuti setahun, aku ingat dah cukup, siap lebih lagi separuh. Semut kata dulu aku duduk luar. Yang jaga rezeki aku Allah Ta'ala. Aku yakin dengan Allah. Bila aku duduk lah ni, rezeki aku mu, aku duduk yakin dengan mu. Kata semut. Apa? Kemah akidah semut ada kita. Itu kena malu. Kemah akidah semut lebih pada kita. Semut kata dulu aku duduk luar, rezeki aku Allah Ta'ala jaga. Aku duduk lah ni, mu jadi asbab rezeki. Mu dak buka, mampu aku dah ni. Mana? Jadi aku pun jimat cermat, habis separuh. Cuba bayang, separuh setahun. Lalu kita mampu lah, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, nak beritahu semut yakin rezeki milik Allah. Jangan takut jangan takut. Didik anak ajar, jangan ada paksaan. Dan ni takut saya tengok mak-mak ayah paksa anak, mu belah tekanan kawan tu. Balik kalau khopak nyata tuition, bengong pada anak. Bingung pada. Balik khopak tuition, balik komilah malam, kerja sekolah pula, wak siap tunggu dah. Kono aku nak mu jadi doktor. Ini bukan mendidik, ni paksa anak. Jangan. Setiap manusia Allah beri dia muyul kecenderungan masing-masing. Ibu ayah yang pandai cek anak muyul kat mana. Ni muyul bagi yang baca. Macam anak sulung saya patah tengok signboard baca, patah tengok signboard baca. Dia beranak umur sampai 4 tahun, umur sampai 3 tahun duduk di Mesir. Belajar Arab belaka. Balik cakap Arab. Duduk di Mesir. Tuan-tuan sekalian, balik Terengganu masuk tadika, baca tak ada. Cakap dengan rumah, bimbang kakak dah ada baca ni. Nak tahu dah. Rupanya laju. Je tengok signboard SSR TU 1. Saya kat air rupanya. Saya kat air benar. Dia je habis ni. Alhamdulillah periksa bawah ni nombor 1. Bukan nak cerita tapi gitu lah. Nombor 1 tuan-tuan sekalian. Kakak awak sulung. Rasa memang dia muyu masing-masing. Diberi kasih sayang, dididik dan dididik dengan agama. Jadi doktor takut Allah, jadi peniaga takut Allah, jadi ustaz takut Allah. Itu tugas kita. Bukan tetap mu doktor, mu engineer. Bengong anak tuan-tuan sekalian. Boleh faham ni? Jadi kalau anak jenis balik lewat dah tu, tak usah duk atur-atur sangatlah. Paksa tuition tiap-tiap hari tuan-tuan sekalian. Kalau balik awal tak apa. Tak, learning 5 baru balik siang ke dia. Kita boleh tak saya buat kuliah apa aku 5? Boleh tak kau? Boleh tak? Buat apa aku 12 lebih dah. Muka senyum lah, hati-hati bila nak habis ustaz. Tu sekalian. Boleh tak? Maka jangan takut rezeki Allah. Selesai. Kemudian yang kedua, dia tetapkan ajalnya mati bila. Mati bila tetap dah. Cuma kita disuruh jalankan al-asbab. Pakai ubat, jaga kesihatan. Faham? Duduk atas jalan raya, jaga keselamatan, jalankan asbab kerana kita hamba. Allah kata mati juga. Mati juga tuan-tuan sekalian. Sahabat mari nawak sahabat. Sahabat A mari nawak sahabat B. Sahabat B ni kanser tahap 4. Doktor kata 3 bulan lagi. Sahabat hak mari ni tahu doktor kata 3 bulan, mari nawak. Sabarlah. Baca habis hak ustaz ajar, pergi kat sahabat ni, insya-Allah tahur. Baca habis hak ustaz ajar dalam hadis. Dia balik, hak nasihat tu mati dulu. Faham tak? Hak nasihat tu mati dulu. Hak kata 3 bulan, 13 tahun dah mati. Kerja Tuhan. Boleh tak? Boleh. Mati di tangan Allah. Biasa kita dengar orang belanggar mati. Berapa ramai orang tak tahu, ada orang mati dulu baru belanggar. Dia belanggar tu kerana mati. Faham tak? Biasa kita dengar belanggar, baru mati, belanggar. Tapi jarang orang tak tahu, Allah boleh buat. Dia mati tengah buat kata, mati, belanggar. Mati dulu baru belanggar. Boleh?
Waktu Tok Guru saya pesan, bawa kereta ni mau duduk dalam keranda. Ingat duduk dalam keranda. Nak naik jangan main ngomong. Baca dulu subhanallazi sakhara lana. Ni naik baca bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Nak tidur setelah. Jangan, bahaya dah tengok tu. Dalam YouTube baru ni bahaya. Orang bawa hati-hati, orang lain nu tidur gong langgar dia tu. Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Baca, ingat Allah Taala mula-mula naik. Tak ingat mula-mula tengah baru ingat, tak apa, baca. Mohon pada Allah keselamatan. Boleh faham Itu ikhtiar. Tapi Allah kata ajamu siapa mati. Baik tu bila orang mati boleh menangis tak? Boleh. Yang tak boleh dak redha. Anak mati menangis biasa, mana ada anak mati mak. Tengok mana baru makan sama, tak kira sihat tak sihat, muda tua tak kira. Telah ditulis oleh Allah. Kemudian amalnya dan ketentuannya, apakah ia menjadi orang celaka, ahli neraka ataupun ahli syurga. Yang ketiga amalnya telah ditulis sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tak tahu. Kerana kita tak tahulah, kita jalankan al-iktisab, usaha. Kemudian ketetapan syurga ke neraka. Allah tahu dah kita syurga neraka. Dan kalau tahu dah apa anda buat, Allah tahu, kita tak tahu. Allah tahu kerana dia Tuhan. Apa dia tahu? Neraka dia buat. Semua dia buat tuan-tuan sekalian. Yang tahu sebelum, yang tahu selepas Allah. Manusia dia boleh tahu sebelum, selepas tak tahu. Selepas tak tahu. Kita pergi rumah bomo, Tok Bomo, kita baru naik atas tangga, dia kata, aku tahu dah mu nak benda. Dia tahu benda yang sebelum. Dia boleh hantar jin. Kita nak pergi rumah bomo, nak sihir sekian. Dia hantar dah jin dia. Sampai atas tangga kita kata, Tok Bomo, kita nak tak tolong kan? Tak usah khabar, aku tahu dah mana benda. Pakai jin. Ada pun yang akan datang, tak ada orang boleh tahu. Tak ada orang. Syaitan nak tembus Lauh Mahfuz, Allah Ta'ala tak beri. Setengah ulama kata peti tu, itu panahan malaikat kepada syaitan yang cuba nak menembusi arasy Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hamba mintalah kesudahan kita yang baik, syurga bukannya neraka sesat. Demi Tuhan yang tiada ada Tuhan kecuali hanya Dia. Dah lebih dah sekejap sikit lagi. Tahu dia syurga neraka, atas dunia ni tahu dah tanda. Rajin mari surau, rajin mari dengar sedekah, mudah tu tanda tu, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Tapi jaga molek, Nabi kata, hidup amalan ahli soleh, nak mati buat perkara yang Allah tak redha. Al-ibratu bil khawatim. Allah kira saat akhir. Hak tu kita bimbang. Jangan bangga jadi orang baik hari ni, belum tentu nak mati kat hari kita ni soleh. Maka mintalah istiqamah. Bacalah doa yang muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Kemudian sebaliknya, sungguhnya ada seorang kamu yang beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada di antaranya dengan neraka kecuali satu hasta sahaja. Dekat dah tuan-tuan sekalian. Namun kerana telah diputus baginya masuk syurga, maka beramal dia dengan amalan ahli syurga di akhir hayatnya, masuklah dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hak penting pengakhiran. Yang penting wah mengelah. Dah kalau gitu start kita relax-relax dah lah ni. Wah mengelah. Masalah ni tak tahu. Wah mengelah tu tak tahu, biar kau tahu mudah. Sebab tu untung ada orang tahu walaupun tak tepat. Dia tahu walaupun tak tepat. Ahli neraka pula dah. Ahli
Kamu tak ada malu, buatlah apa yang kamu nak buat. Apa makna hadis ni? Buat apa saja, yang penting kena ada malu dengan Allah. Halal terus, haram tinggal. Boleh itu saja. Wallahu alam. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan datang insya-Allah, hadis yang kelima, tinggallah ragu-ragu. Wallahu alam. Sebelum kita tutup, ada beberapa pengumuman. Yang pertama sekali, insya-Allah minggu depan hari Khamis 12 hari bulan 7, hari kuliah. Pakat mari belaka dan war-warkan pada orang lain juga, ada jamuan hari raya. Raya lagi tuan-tuan sekalian. Hari raya masjid kita insya-Allah. Pakat mari amal-amal. Pengumuman yang kedua, mana tadi? Allahumma salli ala sayyidina. Pihak Pesara Ketengah ada membuka pengajian tafsir Al-Quran tiap-tiap hari Rabu jam 10 pagi. Ustaz Yusri Zahra, sahabat saya, mari bawa telinga, bawa kitab tafsir insya-Allah. Baik, kemudian yang ketiga, saya ambil peluang untuk umum jugalah, pengajian di Baitur Rahman. Di tempat saya tu, di Baitur Rahman, di kampus Kati, rumah saya tu, depan kita buat Baitur Rahman, kita panggil tempat pengajian anak-anak kecil dan orang dewasa, orang tua. Jadi untuk orang dewasa umur bebas ni, hari Sabtu, tiap hari Sabtu. Minggu pertama, minggu ketiga, Ustaz Wayus Riza, kitab Mukhtasar Riyadhus Salihin. Ustaz Wayus Riza ni lah. Minggu kedua dan minggu keempat bersama saya sendiri, kitab tafsir Abrul Asir dan juga Safinatun Najah, kitab fiqh. Tiap-tiap hari Sabtu cuma umur lah. Hak tahu-tahu dah lah. Hak tak tahu, pukul 9.30. Baitur Rahman, tempat saya insya-Allah. Kemudian sebagaimana yang telah lalu, saya akan terus umum siapalah tiba waktu raya korban, siapa lagi yang nak sertai korban lembu kambing di Sudan dan negara minoriti umat Islam dan wakaf Quran, dipersilakan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala balas pengorbanan kita di sisinya. Di belakang sana ada jualan junior Belanda, ada CD saya, CD zikir tu, siapa yang baru mari, ada nampak muka-muka, wajah-wajah baru, tuan-tuan sekalian, ada CD zikir daripada saya, tuan-tuan sekalian, zikir selawat dalamnya, daripada hadis Nabi dalamnya, ada doa-doa, hak beli dah tu tahulah. Jadi dalam tu ada kandungan zikir-zikir yang kita masukkan sekali dengan muzik kontemporari untuk hiburan sambil ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jualan lain lah di belakang tu lah. Saya mari 9.30 lebih-lebih kita lah. Kena atur anak 3 orang. Pucuk orang waduk. Jadi tuan-tuan sekalian, 9.40, 9.35, 4.45 gitulah. Jangan marah ni. Marah nak cik. Marah panggil ustaz lain insya-Allah. Insya-Allah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in.
Allahumma rzuqna sidqa fil qawl wal ikhlas fil amal. Kurniakanlah kami kebenaran dan berkata-kata dan ikhlas dalam melakukan seluruh amalan. Zidna ilma warzuqna fahma. Tambahlah ilmu yang bermanfaat, tambahlah kefahaman yang benar. Allahumma ja'alna minal yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang yang mendengar dan beramal dengan apa yang telah kami dengar. Wa ja'alna min ahli al-jannah. Jadikan kami di kalangan ahli syurga.